Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar kita orang di luar nun? Di mana saja berada, terima kasih kerana menonton Sejahtera Asia sebagai mukadimah pagi anda pada pagi yang indah ini. Hari ini, hari Rabu 25 Ogos 2021 bersamaan dengan 16 Muharram 1443 Hijriah. Dan kita semestinya bersiaran secara langsung di TVS 122 Astro dan juga MyTV. Juga bersiaran di mana, John? Juga kita bersiaran di Facebook TVS dan juga Facebook Sejahtera Asia. Jadi temanlah saya dan juga Wan Alif selama 1 jam ini sebab pagi ini topik menarik yang akan kami kupaskan pada pagi ini, di mana yang pertama kita akan mengupaskan mengenai menangani masalah bantut di kalangan kanak-kanak. Jarang sebenarnya kita dengar apa masalah bantut di kalangan kanak-kanak ni. Walaupun kita tahu memang ada, memang wujud, tapi kita selalunya macam tak ambil tak ambil serius. Tak ambil serius dan mungkin ada mereka yang melihat kepada satu tanggapan yang negatif, tapi sebenarnya masalah bantut dia bukan semua yang nak, bukan ibu bapa nak anak anda dia bantut, tapi itu akan kita kupas sebentar saja lagi. Dan topik yang kedua, John. Yang kedua mengenai pakaian bandel, sejauh manakah ia akan pergi. Sekarang saya rasa trend penggunaan pakaian bandel semakin menjadi popular di kalangan masyarakat kita. Makin ramai. John pakai bandel? Pakai. Sebenarnya kadang-kadang kalau kita pergi kedai bandel, sebenarnya banyak sebenarnya yang kita boleh jumpa. Yes. Barang branded, harga tepi jalan. Oi, cantik, terbaik. Dan itu yang akan kita kupas untuk topik kedua. Dan pastinya kita juga ada blog untuk topik panas dan juga news semasa bersama dengan laporan COVID harian kita untuk blok pertengahan. Tapi sebelum itu kita nak war-warkan juga untuk pengguna Facebook. Sebab kita bersiaran dalam Facebook juga. Ada ruang komen. Komenlah, like lah, share lah. Manalah tahu kita sempat nak baca, kita sempat nak kongsikan apa saja yang anda ingin kongsikan. InsyaAllah masa tu mungkin berpihak kepada korang lah. Nak kongsi gambar breakfast pun boleh. Hantar saja. Yang tu penting. Breakfast jangan seorang. Kita lapar tak boleh makan tapi kita tengok gambar, bolehlah. Bila upload tu, bila buat caption jangan lupa #Sejahtera Asia. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita masuk saja topik kita yang pertama, iaitu menangani masalah bantut di kalangan kanak-kanak. Dan untuk itu kita bersama dengan Puan Bong Hui Lee, Pegawai Sains Pemakanan Klinik Kesihatan Kota Sentosa. Puan Bong, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik. Sudah breakfast? Sudah. Dia sudah breakfast. Breakfast apa tadi? Breakfast oats, susu. Dekat rumah lah. Dekat rumah. Sihatlah makan oats. Makan oats tak? Sama, oats, susu, pisang, strawberry. Wow. Ya ke? Macam tu saya makan. Jadi kita masuk ya topik kita yang pertama ini, iaitu menangani masalah bantut di kalangan kanak-kanak. Jadi sebagai permulaan, Puan Bong mungkin boleh kongsikan apakah definisi bantut ini? Definisi bantut sebenarnya pada umumnya bermaksud ketinggian ataupun panjangnya tidak bersesuaian dengan umurnya. Contohnya kanak-kanak yang bantut, kebiasaannya kalau kita tengok tu dia lebih rendah daripada kawan-kawan yang sebaya lah, kawan-kawan sama umur. Mengikut tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti Malaysia 2019, 1 daripada 5 orang kanak-kanak di Malaysia adalah bantut. Okey, 1 daripada 5. Tapi adakah ini perkara biasa? Adakah ini normal? Masalah bantut ni? Tahu apa penyebab masalah bantut ini terjadi? Sebenarnya banyaklah faktor yang menyebabkan masalah bantut lah. Tapi bagi saya yang utama ialah penjagaan pemakanan untuk bayi ataupun kanak-kanak adalah tidak sempurna lah oleh penjaganya lah. Penjagaan makanan lah yang sangat penting sebenarnya. Kekurangan nutrisi. Makanan ketika hamil atau macam itu? Ya betul. Dia sejak daripada hamil lagi. Kalau ibu mengandung tu dia menjaga makanannya dengan baik, membuat pemeriksaan berkala di klinik, dia dapat mengelakkan masalah bantut lah. Kerana baby dia berkembang dalam waktu kehamilan tu berkembang dengan baik, optimum. Adakah keturunan juga faktor utama menyumbang kepada masalah bantut ni? Actually banyak orang berkaitkan masalah bantut dengan keturunan. Banyak ibu bapa yang datang klinik, dia cakap tak boleh buat apalah kerana bapa mama memang pun rendah. Sebenarnya bagi saya bantut tu dia tidak berkaitan
Tidak banyak sangat berkaitan dengan keturunan lah. Bukan sebab utama lah. Bukan sebab utama. So sebab utamanya pemakanan. Ya, kerana mungkin juga ibu bapa yang rendah, dulu-dulunya pun ada masalah bantut tapi tidak dirawat lah. So kalau walaupun ibu bapa rendah tapi anak-anak boleh meninggi dengan baik jugalah kalau kita jaga pemakanannya dari peringkat awal lagi. Okey. Jadi sekarang kita nak tahu jugalah bagaimana kalau kita nak menentukan masalah bantut ni di kalangan kanak-kanak. Ya, sebenarnya masalah bantut ini kita tak boleh nampak dengan mata kasar sajalah. Itulah sebabnya pentingnya kita bawa anak-anak ke klinik kesihatan. Di klinik kesihatan, anggota kesihatan kita akan ambil tinggi ataupun panjang budak baby. Lepas tu kita akan plotkan dalam graf pertubuhan WHO panjang untuk umur lah. So graf dia nampak okey. Graf ni dia saya tengok ada warna dia merah dan kuning. Apa sebenarnya maksud di sebalik warna ni? So kalau ketinggian ni diplot dalam graf ni, kalau dia berwarna tinggi dia jatuh ke kawasan kuning, ini bermaksud kanak-kanak tersebut bantut. Kalau di kawasan merah bermaksud bantut teruk sudahlah. Tapi pernah tak macam ada sesetengah kes di mana kalau mereka ke klinik dan didapati bantut teruk, tetapi semakin umur mereka meningkat, mereka dah menjadi biasa dah. Macam dah ketinggian dah biasa, tak bantut lagi. Kalau budak-budak tersebut dibawa ke klinik bantut, lepas tu dia melalui kaunseling doktor ataupun jumpa pegawai sains pemakanan, kita buat perbincangan dan perubahan dekat pemakanannya, dia akan dapat dirawat jugalah. Yang paling penting ibu bapa menjaga pemakanan anak-anak lah dan bekerjasama dengan anggota kesihatan. Adakah bantut ini boleh digelarkan sebagai sindrom Turner? Sindrom Turner Turner tak silap saya lah. Ikut bacaan saya. Tetapi bila saya lihat Puan Bong, masalah bantut ni ia memberi kesan fizikal kepada ibu bapa. Mungkin tidak berasa selesa, mungkin malu bila berada di sekolah, anak-anak berada di sekolah. Macam mana? Mungkin ada dorongan ataupun pesanan buat ibu-ibu bapa nak adaptasi benda ni hari-hari, sebab anak mereka kan bantu berbanding anak-anak orang lain, jiran tetangga. Macam mana sebenarnya untuk kawal emosi ataupun penjagaan dari sudut hubungan itu sendiri? Tuan maksudnya berhubungan dengan anak ke? Ya, berhubungan dengan anak. Bagi saya kalau anak-anak bantut dekat sekolah, anak rasa rendah diri, depres, ibu bapa harus beri galakan dan build up dia punya self confidence. Pada masa yang sama ibu bapa perkenalkan berbagai makanan untuk galakkan anak nak makan, dan kita terangkan dengan anak nak makanan itu akan membantu dia membesar dengan baik dan motivate anak untuk makan makanan yang sihat lah. Untuk makanan yang sihat, John. Itu dia pemakanan sebenarnya yang sangat-sangat penting dan juga merupakan antara penyumbang utama masalah bantut di kalangan kanak-kanak ini. Jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ini kembali lagi bersama dengan Puan Bong. Kita akan mengupas lebih mengenai cara menangani masalah bantut di kalangan kanak-kanak. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Saya Jonathan Ding dan juga Wan Alif. Dan topik pada pagi ini sangat menarik, iaitu menangani masalah bantut di kalangan kanak-kanak. Dan kita masih lagi bersama dengan Puan Bong Hui Lee, Pegawai Sains Pemakanan Klinik Kesihatan Kota Sentosa. Jadi baik, Puan Bong, ada pertanyaan daripada penonton kita di Facebook, iaitu Abdul Rahman. Dia tanya, apakah kesan jangka panjang bantut dalam kehidupan kanak-kanak dan dewasa ini? Okey, kesan jangka panjang, kanak-kanak yang bantut kerana dia tidak dapat meninggi dengan baik kan, tapi pada masa yang sama berat badan dia semakin bertambah mengikut umur. So dia akan saiz badannya akan menjadi semakin melebar lah, dan ini akan meningkatkan risiko obesiti. So masalah obesiti dia akan meningkatkan risiko mendapat penyakit-penyakit kronik, contohnya macam
tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes apabila Buddha itu dewasa kelak lah. Ini untuk jangka masa panjang. Jangka masa pendek tu sebenarnya dia akan menjejaskan kecerdasan otak dan juga IQ kanak-kanak lah. Jadi bila kita tengok masalah bantut tu, dia bukan saja masalah ketinggian, tapi juga kita lebih pentingkan ialah masalah pembelajaran. Terutama sekali kalau kanak-kanak tersebut mengalami masalah kekurangan zat besi. Kerana dia akan menjejaskan pelajaran macam dia tidak dapat fokus dalam kelas, susah ingat, lambat berfikir. Akan menjejaskan prestasi budak tersebut di sekolah juga lah. Tapi bagaimana pula bagi cara ataupun mengatasi masalah ini sebenarnya, Puan Bong? Sebenarnya masalah bantut tu boleh dicegah kalau kita jaga pemakanan dari peringkat awal lagi lah. Sejak ibu mengandung. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM kita ada melancarkan pelbagai program kesedaran. Salah satunya ialah 1000 hari pertama kehidupan. So 1000 hari itu bermaksud waktu tempoh ibu hamil, lepas tu dengan 2 tahun pertama baby tersebut lah. Kerana 1000 hari pertama ni dia merupakan tempoh yang kritikal lah untuk pembesaran, kesihatan dan juga pertumbuhan baby lah. 80% daripada pertumbuhan baby itu dia bergantung kepada apa yang dia dilalui dalam 1000 hari tersebut. So itu sangat penting. Faham. Okey, baik. Jadi juga masalah bantut ni boleh menjadi amat membimbangkan kerana berisiko berlanjutan sehingga ke generasi seterusnya jika tidak ditangani dengan serius. Jadi Puan Bong, mungkin bagaimana untuk mencegah masalah bantut ni untuk berlaku lagi lagi panjanglah dalam keluarga tu. So ibu dah sejak hamil lagi kita menjalankan pemeriksaan berkala di klinik, pastikan kenaikan berat badan ibu tu sesuai dengan saranan dan juga pastikan bacaan hemoglobin dalam darah dalam lingkungan yang normal. Itu yang pentinglah supaya kita tahulah baby membesar dengan baik waktu hamil. Lepas tu lepas baby dilahirkan kita galakkan ibu-ibu untuk memberi penyusuan susu ibu secara sepenuhnya, exclusive breastfeeding daripada baby lahir sehingga baby 6 bulan. Kerana kita tahulah susu badan adalah terbaik dan mengandungi segala nutrien yang diperlukan untuk baby pembesaran baby untuk 6 bulan tersebut. So lepas kelahiran kita bagi breastfeeding dan bila cukup 6 bulan dalam tempoh cukup 180 hari, kita memperkenalkan makanan pelengkap yang seimbang lah untuk baby. Penyusuan susu ibu sangat dan penting. Makanan yang lengkap juga John membantu untuk membantu untuk mengelakkan daripada masalah bantut ini terjadi. Dan saya ingin bacakan sekali lagi komen daripada Abdul Rahman Ramli. Dia cakap benar bantut bulan sekadar ketinggian tapi biasa orang madah bantut itu rendah. Ada juga petua, dia cakap tentang petua ini Puan. Mun mau tinggi kita mesti selalu bergayut. Betul sih Puan Bong? Bergayut? Bergayut maksud dia bergantung. Gantung sendiri. Kalau pendek tu, you selalu gantungkan diri dan muscle you akan extend. Tulang dia akan panjang. Itu adalah petua-petua zaman dulu. Orang-orang dulu cakap lah. Saya rasa maksud tuan ialah aktiviti fizikal dengan senaman. Bagi saya memang betul aktiviti fizikal dan senaman akan merangsangkan pertumbuhan kanak-kanak. Kerana bila kanak-kanak dia bermain, dia berpeluh, selera dia makan akan meningkat. So anak-anak akan berselera makan lagi dan juga kualiti tidur yang baik. Sebenarnya kualiti tidur itu penting kerana kanak-kanak akan membesar waktu tempoh tidur tersebut. Kalau dia tidur dengan baik, berkualiti dan tidur dalam masa yang cukup untuk umurnya, anak-anak boleh membesar dengan baik. Kalau bagus lagi lah kalau ibu bapa boleh join anak bermain sekali lah. Maksud dia bila bersama dengan ibu bapa ia akan menjadikan satu kekuatan bagi anak-anak itu untuk terus menjalani kehidupan dia walaupun dia faham dan dia tahu dia berbeza dengan kanak-kanak lain, betul tak Jo? Memang sebab itu saya cakap tadi sokongan moral juga penting lah, selalu bagi motivasi, kata-kata semangat dengan anak-anak walaupun keadaan fizikalnya berbeza dengan keadaan fizikal kawan-kawannya, tapi ia tidak mematahkan semangat untuk menjalani kehidupan seperti biasa dan juga belajar
untuk meneruskan kehidupan sama ada di sekolah atau di mana-mana saja berada. Okey, setakat di sini saja. Okay, Puan Bong ada mungkin ada soalan lagi? Ada apa nasihat ataupun nasihat. pesanan yang nak dikongsikan kepada penonton kepada penonton kita pagi ini, pesanan kepada khas ibu bapa yang mungkin ada anak-anak yang bantu sebagai penutup Puan Bong. Jagaan sebelum berlakunya masalah bantut ini. Ya, kepada ibu bapa, bawalah anak-anak ke klinik untuk pemeriksaan secara berkala, mendapatkan nasihat doktor dan juga pegawai kesihatan, pegawai pemakanan jika ada masalah bantut. Untuk yang seterusnya lah. Baik, itulah dia Puan Bong, pegawai pemakanan, pegawai sains pemakanan klinik kesihatan Kota Sentosa, dan kita dah pun membincangkan mengenai menangani masalah bantut di kalangan kanak-kanak. Terima kasih Puan Bong. Terima kasih. Kerana sudi berkongsilah pada pagi ini, sudi bangun pagi. Thank you. Terima kasih. Masalah apa nama? Bantut ini bukan jadi trend lagi, tetapi ia boleh dipulihkan, betul tak, Madam? Betul. Dengan pemakanannya betul. Baik, pemakanan jadi betul, penjagaan fizikal dan juga senaman yang betul. Ya, yes, betul. Jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ini saya dan juga Wan Alif akan kembali untuk blog berita yang kami akan sampaikan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Ya. Peace. Milik kita bersama, amanah bangsa junjung selamanya. Abadikanlah jiwa dan ragamu, teguh sinar cahaya, satukan jiwa. Semarakkan api cinta di hati, pada setiap insan kita gambaikan, agar gemilang
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Meriah sebenarnya komen-komen yang dilontarkan daripada penonton kita di Facebook. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Abdul Rahman yang banyak tanya soalan tadi. Ada juga Ramlah Ram. Wow, macam Ramlah Ram penyanyi. Jadi terima kasihlah kami ucapkan kepada anda. Teruskan hantarkan, mungkin ada soalan ke ada komen yang nak dihantarkan, hantarkan sahaja. Baik, Wan Alif, di blog ini kita akan kongsikanlah berita dan juga informasi terkini yang kami nak bawakan dan kami nak kongsikan kepada anda. Dan kita mulakan dulu dengan Sukan Paralimpik Tokyo. Semalam dengan gemilangnya berlangsungnya majlis pembukaan rasmi Sukan Paralimpik Tokyo 2020 dan kita nak mengucapkan all the best lah kepada atlet Paralimpik kita. Semoga berjaya. Dan Perdana Menteri Malaysia juga, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sempat meluangkan masa untuk bervideo call dengan mereka dan mengucapkan selamat maju jaya kepada mereka. Dan Perdana Menteri sempat berkata, tak kira apa keputusannya, mereka tetap wira negara untuk Malaysia. Tapi semestinya lah memang kita harapkan agar lagu Jalur Gemilang, lagu negaraku, selalu berkumandang di dunia, di Tokyo, Jepun. Dan kibaran Jalur Gemilang pastinya akan menggambarkan lagi semangat yang berkobar-kobar untuk atlet Paralimpik kita di sana. Dan semoga semuanya didoakan, rakyat Malaysia semuanya mendoakan kejayaan dan keselamatan anda di sana. Stay safe korang kat sana. So kita tahu penularan COVID-19 ada di mana-mana sahaja. Bertanding tu bertanding, tapi SOP harus dipatuhi juga. Dan kita doakan yang terbaik untuk atlet Paralimpik kita di Tokyo 2020. Dan untuk berita seterusnya, ini mengenai kita ke politik pula. Betul. Politik tiap hari memang ada berita yang best yang kami nak kongsikan, iaitu usul undi percaya Perdana Menteri di Parlimen tidak perlu dilakukan. Itu kata Tun Mahathir Mohamad, sebab beliau berkata tidak perlu lagi dilakukan kerana memberi risiko berulang lagi pergolakan politik dalam negara. Itu saya setuju dan saya sokong. Usahlah kita nak mencari kesalahan, mengurut sedalam-dalam kesalahan atau kesilapan ataupun khilaf yang pernah dilakukan selama ini. Ayuh kita bangkit sama-sama dalam hashtag Keluarga Malaysia. Kita bantu untuk pulihkan negara kita Malaysia dan juga mampu untuk melawan pandemik COVID-19. Terus hilang di muka bumi dan sebab juga sekarang keutamaan kita sebenarnya hanya untuk menghapuskanlah COVID-19 ataupun melandaikan lagi lengkap COVID-19 di Malaysia, turunkan kadar kematian, turunkan kadar kes positif dan kita tak boleh lakukan ini jika pergolakan politik selalu berlaku dekat negara kita. Dan kita bagi peluanglah kepada kerajaan yang sedia ada, sebab hanya tinggal dalam mungkin setahun lebih saja mereka akan mentadbir sebelum pilihan raya umum yang akan datang. Jadi kalau tak suka, kita undilah dekat pilihan raya, betul tak? Ya, betul. Tak salah pun. Dan jadikan ianya satu, apa kata orang tadi, check and balance. Untuk memastikan tabir urus yang cekap, amanah dan juga stabil di negara kita Malaysia. Dan paling penting bukan saja Malaysia, bukan saja Sarawak dan seluruh dunia sekalipun. Sekarang kita masih melawan COVID-19. Itu yang kita utamakan. Nak menang dari COVID-19. Tak rindu ke zaman-zaman dulu, John? Betul, bahaya sebenarnya COVID-19 ni juga. Dan memang rindulah nak terbang pergi sana, nak makan beramai-ramai dekat meja pun tak boleh sekarang. Jadi itulah, sama-sama patuhi SOP, sama-sama kita menangani COVID-19. Baik, Mak Alif, seterusnya. Ini juga mengenai politik jugalah. Politik jugalah. Tapi ini rakan. Rakan, Ini tajuknya yang sangat menarik. Walau di puncak kuasa, tetap hormati nahkoda. Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dasuki berkongsi gambar kemesraan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Di mana menerusi lantaran di Facebooknya, Ashraf Wajidi mengaku seronok melihat hubungan kasih sayang dan kemesraan kedua-dua sahabat ini yang juga pemimpin kanan partinya itu. Dan apa-apa pun yang berlaku, walaupun kini kita di puncak kuasa, tetap menghormati nahkoda. Syabas Datuk Seri Ismail Sabri. Moga Allah berikan kesembuhan sempurna kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan dikabarkan Datuk Ahmad Zahid Hamidi melakukan pembedahan. Tapi apa-apa pun kita doakan yang terbaik kepada semua pemimpin tonggak hadapan, tonggak utama pemimpin teraju negara kita, agar mereka diberikan kesihatan yang baik dan berpanjangan, agar terus dapat bagi komitmen ataupun hikmat yang terbaik
buat rakyat Malaysia yang tercinta ini. Betul. Jadi itu John, saya nak tanya John. Ini berbalik pada vaksin lah. John dah vaksin. habis vaksin kan? Dah syukur. Macam mana dengan sijil digital John, ada tak? Ada dekat MySejahtera. Ini saya nak kongsikan perkongsian yang menarik di media sosial di mana sijil atau sijil digital Sejahtera Asia ni Sejahtera Asia pula. MySejahtera. Sejahtera Asia. Nama tak jauh. Sijil Sejahtera Asia boleh juga tu. Sijil MySejahtera. Bukan sahaja digunakan dalam domestik Malaysia sahaja, tetapi ia diiktiraf di seluruh dunia. Betul. Ini berlaku kepada seorang pengarah filem yang hendak datang ke Sweden untuk menghadiri satu majlis konvensyen terbesar. Pengarah filem tu orang Malaysia. Orang Malaysia. Dia menggunakan MySejahtera juga. MySejahtera dia dah lepas pintu KLA, dah diklaim 48 jam untuk swab negatif. Dan bila sampai ke Sweden, pihak Sweden nak juga tengok MySejahtera, iaitu sijil digital tu. Maksud dia bukan digunakan di Malaysia sahaja. Jadi jangan petikaikan, jangan kata orang semadi kata orang Sarawak. Tapi ianya sangat berguna dan ianya juga digunakan sebagai pelepasan untuk menunaikan umrah bagi umat Islam. Yes, betul. Sebab sangat itulah berguna. menjadi pasport digital dah. Ya, pasport digital. Memang perlu ada. Tak perlu dah nak bawa kertas dan kad yang dicetak tu. Guna je telefon bimbit kita. Sebab yang kad tu pun tidak diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sekarang ini. Walaupun memang betul maklumat-maklumat itu, tapi yang diiktiraf masih lagi menggunakan aplikasi MySejahtera. Jadi gunakanlah. Mudah sajalah, semua di hujung jari. Media tak mustahil lah orang nak akses internet kat seluruh Malaysia. Seluruh dunia pun ada internet. Betul tak? Yang belum vaksin, pergi ambil vaksin cepat-cepat. Kita ada vaksin untuk walk-in yang dibuka di seluruh Sarawak ini. Di Lembah Kelang, di KL, di seluruh negara pun dah makin membuka. Terutama di Sarawak, jangan ragu-ragu, jangan takut ambil vaksin. Kedongnya ada ya. Gelak menyasi ada, sakit nyawa. Free lagi ya, jadi itulah mengenai aplikasi MySejahtera, mengenai pasport digital dan juga mengenai vaksin. Seterusnya kita macam biasa nak bawakan perkembangan COVID-19 di Malaysia dan juga di Sarawak. Kan, Malik? Betul. Baik, jadi semalam Malaysia merekodkan 20,837 kes positif baharu, menjadikan jumlah kumulatif kes positif di Malaysia kini 1,593,602 kes. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Selangor terus menjadi penyumbang kes jangkitan harian tertinggi dengan 4,645 kes, tapi ada penunjukan penurunan di situ. Itu bagus. Sabah 3,376 kes, Pulau Pinang 2,054 kes, Kedah 1,772 kes, dan kalau kita lihat dekat Sarawak 1,543 kes. Sarawak pun masih lagi tinggi. Masih tinggi je. Saya rasa antara penyumbang tertinggi ialah Kuching, Wan Alif. Ya, betul. Kalau tak silap saya. Dan untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak, Wan Alif, sila kongsikan. Ya, seperti mana yang John utarakan tadi atau bincangkan tadi, di mana Sarawak masih lagi menjana 4 angka yang membimbangkan, di mana semalam saja 1,543 kes baru positif. Yang ini menyebabkan kumulatif meningkat kepada 101,381 kes. Kuching masih lagi ramai yang menyumbang kepada jangkitan COVID-19 ini, di mana 812 kes dicatatkan, di Selubis juga 142 kes, Bau 74, Samarahan 68 dan Mukah 54. Dan daripada jumlah harian tersebut 221 adalah bergejala, manakala 1,322 tidak bergejala. Dan termasuk 4 orang ataupun 4 kes yang dicatatkan, iaitu keluar dan masuk daripada pintu masuk luar negeri ataupun dalam negeri di seluruh Malaysia. Dan kes sembuh semalam untuk jumlah kumulatif di seluruh Sarawak meningkat kepada 84,500 orang. Dan 2 kes kematian dicatatkan semalam. Ini menjadikan kes kematian meningkat kepada 530 kes kematian. Dan semalam juga ada 2 kes untuk kluster baru. Kluster baru, okey. 1 kluster tamat, dan ini menjadikan kekal seperti semalam, iaitu 118 kes
kluster yang masih juga aktif. Yep. Ya, dan ini sahaja yang kita dapat lihat sebagai satu usaha kerajaan. Tetapi kerajaan tidak putus-putus dan juga Barisan Harapan tidak putus-putus untuk berusaha. Kita tak boleh harapkan mereka saja. Tak boleh. Kita juga kena jadi Barisan Harapan. Kita juga kena jadi seorang yang cekap untuk menjaga keluarga kita dan juga orang sekeliling kita. Betul. Kita jaga kita dan juga lindung diri, lindung semua. Jadi itulah, berhati-hati, jangan lupa patuhi SOP, jangan keluar rumah kalau tak ada urusan penting, dan kalau ada urusan penting, patuhilah SOP penggunaan pelitup muka, jaga kebersihan dan sebagainya. Jadi itu saja antara perkembangan COVID-19 yang kami nak kongsikan kepada anda. Tapi ini juga satu berita yang kami baru dapat awal pagi tadi, iaitu ayah kepada perenang Olimpik negara Wilson Sim telah pun meninggal dunia awal pagi tadi, dan ini statement yang dikeluarkan oleh Majlis Sukan Negara melalui akaun social media mereka masing-masing. Jadi kami di Sejahtera Asia nak mengucapkan takziah kepada keluarga Wilson Sim, dan beliau juga sempat kembali ke Kuching, dan kami doa dan harapkan agar semua urusan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Jadi kita akan berehat sebentar, jumpa selepas ini dalam Sejahtera Asia. Erti perjuangan, masa lalu, kini dan masa depan, berdampingan sebagai bangsa merdeka, budiman di mata dunia. Semesta bergema, suarakan syair pelbagai budaya, pelbagai bangsa membina saksama. Gelora perjuangan, kesatuan hati, tradisi, ragam agama, semarak menyala kedaulatan bangsa, lahir
Masih lagi dalam Sejahtera Asia dan terima kasih kerana anda kekal bersama kami di Sejahtera Asia walaupun berada di mana saja berada. Peace yo. Betul. Yap. Dan John, Ya. ni kita nak bincang tentang topik yang menarik. Baju Yes. bandel. Baju bandel. Baju bandel. Macam Manakah, saya ni. Sejauh manakah ia pergi? Wan Alif pakai baju bandel? Ni bandel ni. Ya, bandel, ni. okey. Sebab orang seperti saya ni, saiz yang cukup istimewa macam saya ni. Istimewa Tempat-tempat lah. macam tu selalu ada lah. Tapi bukan tak bantut lah macam tadi. Bukan golongan istimewa, bukan golongan bantut, tetapi Saiz istimewa. saiz istimewa. Jarang ditemui. Sukar didapati dan senang dimiliki. Gitu. Baik, Okey, dan Jan. ya, topik pakaian bandel sejauh manakah ia akan pergi bersama tetamu kita iaitu Rafs Haziq bin Ismandi, pengurus Red Bundle Metro City. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat. Dah breakfast? Belum lagi. Soalan sama. Belum lagi. Belum lagi. Diet. Sama. Kita dua John sama. Belum breakfast. Belum breakfast. Diet. Lepas tu kita makan. Diet sama diet. Okey. Yap. Pakaian bandel tu sering kali kita dengar sebagai satu pakaian yang apa kata orang tu jenama yang baru dari kilang. Sebaliknya ianya memiliki satu keunikan dan juga harga yang tak mustahil lah harganya boleh naik begitu tinggi daripada baju-baju yang baru. Okey. Sebab sedikit je saya pernah tengok dalam live bundle ni Okey. orang kena barang dia cakap orang kena barang asal dikenal je barang tu dia tahu harga berapa je dia balu dia beli. Okey. Faham. Encik Haziq sendiri pakaian bundle tu ni ada macam-macam jenis dan terbagi kepada grade tinggi, grade rendah dan macam ni kita orang nak membezakan ataupun apakah perbezaan utama grade-grade itu sebenarnya, Cik Haziq? Okey, macam pakaian terpakai ataupun bundle tu kan, nya dah dibagikan ikut grade dekat kilang. Nya selalu kita dengar lah. Nya ada yang grade A, ada yang grade B, grade C. Nya daripada yang paling bagus, sederhana bagus and seterusnya lah. Apa yang membezakannya grade tinggi ataupun grade rendah tadi, kita tangga daripada segi nyepun condition, dari segi nyepun quality. Macam warna pun kita ambil kira. Yes. Yang masih terang ataupun pudar nak. Tangga nyepun button kah, nyepun baju tu ada bisak kah, berlubang kah. Dan conditionnya lah. Conditionnya Punya lah. masih perfect, masih condition good as new. Tapi Yang tinggi lah. ada juga orang yang pilih macam baju tu yang dah faded, yang lama, yang tetap macam old school, vintage Yes. macam tu. Yep. Harganya melambung juga sebenarnya. Adakah grade yang sama ataupun lain lagi berbeza dengan lain? Ya, lain lagi. Macam nya seat perlu daripada yang grade A. Nya tangga tadi daripada tahun 80-an, 70-an. Siakannya masih sama macam yang baru kan. Betul. Nya sentimental value-nya tinggi. Collectors item. Collectors item lah. Yes. Ya, sanggup bayar mahal ya. Nya bukan untuk dipakai, nya lebih pada collect. Collect, yes, betul. collect, yes. Okey, jadi kita nak tahu mungkin boleh kongsikan juga baju bandel yang mungkin ada daripada kita dari sini datangnya. Macam yang kami orang ada, kami orang banyak import daripada Korea, daripada Japan, US and banyak lagi lah. Canada ada, India ada. Ni daripada seluruh dunia. Seluruh dunia Seluruh dunia. Bulat dunia dia pusing ambil baju bandel. Ambil habis. Bagus. Patut juga harga dia kadang-kadang bila jumpa yang unik, yang apa kata orang tu, akan ditemu lagi satu-satunya dalam dunia, harganya memang berliban-liban lah. Betul. Jadi okey, nak tahu juga adakah orang ramai masih boleh membeli latest trend fashion di kedai bandel? Of course. Ya memang boleh. Okey. Sebab macam latest trend fashion tu lah yang dikepung oleh orang kami dalam kedai bandel dan pakaian bandel. Yep. Macam apa tadi? Kita di kedai bandel ni pun kita banyak buat fashion dari luar negara. Okey. Banyak yang fashion dari luar negara tadi nya belum sampai lagi ke Belum tempat start di kita. situ lah. Belum start lagi. Okey. And kadang punya ada pun harganya seat semua mampu beli. Yes. Jadi bila kita buat bandel tu tadi, semua golongan mampu. Kira kita menolong juga lah daripada segi tolong golongan si mampu. Betul. Dan tolong juga memulakan trend baru di situ. Yes. Orang dah habis pakai trend saya, kita baru nak start. Tapi siapa bendayanya masih juga berkualiti. Betul. Dan untuk penggemar pakaian bandel tu yang semestinya kira harganya berapa. Dan mungkin Red Bundle sendiri pernah menjual ataupun mungkin lelong a bit atau sebagainya harga paling tinggi pakaian bandel yang pernah terjual di Red Bundle. Okey, kami orang di Red Bundle tu pembekal and pengunci terbesar lah di Sarawak tu.
kami orang menumpukan kepada harga yang tinggi. Okey. Mokbit apa semua kami orang tumpukan kepada ya. Kami orang lebih tumpukan kepada harga rendah. Okey. Contoh macam t-shirt Rimpun. Kami orang just jual sekitar RM10, RM15. So dia tadi macam kami orang boleh kongsilah dengan reseller kat luar nun. Sidak banyak jual kat FB, dekat IG kan. Sidak adalah sikit orang untuk sidak malah untung. Kami orang ambil untung sikit pun cukup lah, RM10, RM15. Biar sidak mau jual sampai berbelas ribu ke apakah. Pernah sekali kami jual baju dekat Sibu saya lah kami. Harga baju sekitar RM10, RM12 lebih kurang. Reseller tadi nya jumpa baju nya beli, nya boleh resell balik sampai RM15,000. Oh yo. Yang pernah dibuat di bundle. Oh. RM15,000. Ya, Itu dari sudut durian runtuh ya. dari sudut durian runtuh dia. Tapi sebagai red bundle sendiri yang ambil baju bundle ni di seluruh dan di pesada dunia ni dan diproses ataupun diasingkan di red bundle. Pernah tak terjumpa duit ke barang-barang ke yang nombor tertinggal dalam telefon ke poket. telefon ke terlupa dalam poket tu ke? Pernah, telefon pernah, duit pernah. Oh ya kan? Ui. Pernah. Macam duit kita pernah jumpa lebih kurang $400. Oh yo. US. US dollar. Okey. So ya kira rezeki lah. Rezeki. Daripada barang yang kami orang jual tadi, hanya dalam longgokkan jin yang harga RM5. Okey. Nya jumpa dalam poket jin saya $400. Ui. Pulang pokok. Untunglah siapa yang Berkali-kali jumpa ganda. Berkali-kali ganda pokoknya bulan tu rezeki terpijak kata orang tuah ayam nampak di kaki, tuah red bundle tengok dalam seluar bundle. Baik, jadi selepas ni kita akan mengupas lagi, nak berkongsi lagi lah, nak tahu lebih mengenai bundle ni. Jadi kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia di blok yang terakhir. Masih lagi John dan juga Wan Alif setia menemani anda di rumah. Dan sekarang kita masih lagi bersama dengan Rafs Haziq bin Ismandi, pengurus Red Bundle Metro City. Kita membicarakan mengenai pakaian bundle, sejauh manakah ia akan pergi. Baik, Rafs Haziq. Haziq lah boleh? Haziq dah senang. Okay. Kita tahu tak, mungkin dari segi pembelian bundle tu ada si rules ataupun unspoken rules ataupun peraturan yang mungkin orang si tahu masa membeli pakaian terpakai. Macam rules nya si ada lah. Tapi kami boleh bagi tips lah. Okey. Kepada orang yang tengah nangga Sejahtera Asia begitu. Okey, kami boleh kongsi tips dengan kita orang. Macam ni kita orang mau beli bundle kan? Okey. First thing, kita orang mau cari stok baru. Kita orang nangga baju yang lagi renyuk. Lagi berkedut. Okey. Resminya baru keluar dari guni. Kita baru lepas sorting apa semua ya, kita baru gantung ke kedai. Faham. Dan nya pun baru lah. Bau, okey. Okey. Second tadi kita boleh nangga nya pun saiz. Kita perlu ukur. Sebab macam saiz dari luar negara, macam dari US kan, nya pun label nya madah M, nya dah L. Tapi sebenarnya saiz lebih besar dari kita. Sebaiklah Kita besar lagi. sidak badan besar lagi. Jadi kita tadi perlu jangan terasa. Tak badan besar tu terasa lah. Golongan luar negara punya. Okey. Jadi kita perlu tadi ukur secara manual. Ukur kita pun fit, ukur kita boleh pun coba labur. kah baju boleh coba kah? Boleh testing kah? Setakat tu belum boleh lah sebab SOP baru. Kita SOP baru kan, kita mau prevent COVID daripada merebak. Yes, faham. Kayak baju ya pun belum dibasuh nak meni sampai situ. So dinasihatkan untuk lepas beli terus cuci. Terus cuci lah. Tapi sebenarnya macam yang baju pun kita dah sebelum packing jadi bundle nak. Ada yang 44 kilo, 100 kilo ya. Nya dah disanitizekan dulu. Nya dah sanitize, dan nya engkah macam ubat untuk prevent serangga perosak. Faham. Okay, tapi nya tetap perlu dibasuh dulu lah sebelum pakai. Untuk confident diri lah. Lebih lagi macam zaman pandemik tu kan. Betul. Yang penting lah. Kita si tahu juga. Betul.
Baik, jadi ada orang berpendapat bahawa pakaian bandel tu si bersih. Jadi apakah langkah yang diambil oleh perniagaan Red Bundle untuk untuk menangkis persepsi ini dan untuk memastikan kualitinya selalu kualiti yang baguslah diberikan kepada pelanggan. Macam langkah yang diambil oleh kami orang untuk buang persepsi negatif tu. Kita tadi upgrade lagi konsep bundle tu. Kita polakannya seperti butik. Kedai kita seperti butik. Kita display kaca-kaca. And then macam pemilihan barang pun macam kami orang di bundle, kami orang siakan ambil barang yang kotor, yang bisak apa indah, kami orang siakan masukkan ke kedai. Kami akan pastikan kualiti yang terbaik aja masuk ke dalam kedai. Tapi masa di sampai dalam guni, pernah sih ada baju yang mungkin dah dapat dijual yang memang rosak ke, yang kotor ataupun rosak ataupun bisak yang seperti dijual lah. Ya, benda biasa dalam bundle. Benda biasa. So that is the risikonya lah mun kita beli berguni macamnya. Yes. Tapi macam kita beli guni macam yang kita mula cakap tadi yang grade tinggi, makin kurang peluang kita untuk dapat barang yang kotor apa indah. Faham. Nya makin low-nya pun grade, makin tinggilah peluang ada dapat barang macamnya. Harga pun murah juga lah. Harga memang murah lah. Harga murah, risiko tinggi. Harga mahal, risiko rendah. Yes. Faham? Betul. So, si dapat nak petikai, nama pun dah bandel kan. Dia nak komplain, nak. Sebab ya pun dah risiko yang kita tahu. Ya, memang risikonya lah. Yap. Jadi, kita masyarakat, terutamanya di Sarawak, masih mempunyai kurang kesedaran terhadap kepentingan barangan terpakai dalam usaha untuk mengekalkan kesan rumah hijau atau climate change. Jadi, pada pendapat kita ataupun mungkin kita nak kongsi setakat tu, bagaimana penerimaan orang ramai terhadap perniagaan pakaian terpakai di Sarawak tu? Okey, kita di negeri Sarawak tu dah lama dah wujud perniagaan bandel tu. Memang lama dah, dari dulu dah. Cuma dulunya kita kenal sebagai bandel. Kita just kenal sebagai barang lelong. Barang lelong. Jadi orang pun mentaliti anggap barang bandel tu tadi nya low class, no quality, just sekadar barang murah. Jadi ya kita cuba mau tukar persepsi orang kita, orang Sarawak untuk tahu ya supaya yang bandel tu nya bagus sebenarnya. Nya berkualiti. Kita mak konsep baru masuk. Betul. Kita upgrade, kita kaji setiap benda yang ada untuk bandel tu. Betul. Tapi adakah juga kita perasan mungkin ada peningkatan ataupun kesedaran mengenai pakaian bandel tu di Sarawak? Banyak. Setakat tu kami orang di bandel ada 6 buah kedai di seluruh Sarawak, 6 buah kedai. Semakin lama makin ramai orang yang mau beli bandel. So sebelum tu tidak takut bah. Yes. Tangga bandel tu tidak ingat tu baju orang mati. Kami pernah dengar. Yes. Orang madah macam ya. Tapi ya bukan. Ini bukan baju orang mati. Ya mostly macam reject dari butik, reject dari kilang semua ya. Ialah barangnya. Bagus. Dan hari ini juga John, sebelum saya terlupa, hari ini adalah hari penggunaan baju pakaian terpakai sedunia. Yes, betul. Berketepatan sangatlah. Maksud dia pakaian terpakai ini bukan sahaja dipandang oleh orang-orang biasa saja, tapi di seluruh dunia pun menyokong untuk pakaian terpakai ini diguna semula. Bagus, amalan ni sebenarnya bagus. Amalan kita penggunaan semula. Betul. Janganlah terus sekali pakai buang, tidak bagus ataupun tidak baik untuk alam sekitar dan sebagainya. Jadi terima kasih Raf Haziq, pengurus Red Bundle Metro City kerana sudi berkongsi pagi tu di Sejahtera Asia. Terima kasih banyak-banyak. Jadi Wan Alif sampai di sini saja. Siaran Sejahtera Asia untuk hari ini, tapi macam biasalah. Macam biasa. Wan Alif memang ada pantun. Pantun khas untuk Red Bundle. Bermain sama berbudak sekawan. Hal yang tertawa ternampak bangkai. Red Bundle pakaian menawan. Allah membeli, menang memakai. Lama. Itu bodek tu. Okey, lepas Red Bundle dah buka, time tu belum kita. Pukul 10 kita buka. Pukul 10. Okey, pukul 10 ramai-ramai kita serbu. Sama-sama datang. Biar bandel janji hari. Baik, jadi sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia. Saya Jonathan Ding. Dan saya Wan Alif. Daripada Inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa lagi. lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace. Jaga diri.